dia punya kedekut tu sampai kaki anak dia kena potong. Hi guys, welcome to Fira channel. Hey guys, welcome back to my channel. So hari ni kita dalam segmen Korang Rasa? So hari ni kita akan bercakap pasal manusia yang paling kedekut sekali dekat dunia, dan nama dia adalah Hetty Green. So dia ni lahir pada tahun 1834 dalam family yang sangat-sangat kaya. Diorang ni ada buat bisnes perkapalan yang untung dia juta-juta. So dia ni daripada kecil sampai ke besar diterapkan dengan cara untuk cari duit dengan berniaga dan juga buat bisnes semua tu. Betul tak? Macam-macam lah. So dia ni pada umur dia 13 tahun dia dah pandai baca buku laporan saham, dan pada umur 13 tahun dia dah handle dah guys account business family dia. Korang boleh bayangkan tak? 13 tahun tu saya rasa saya tengah buat apa? Saya tengah tengok cerita Wonder Pets lagi. So guys, masa umur dia 20 tahun, bapak dia ada belikan satu almari besar gila penuh dengan pakaian yang cantik-cantik sebab nak anak dia kira ada orang mengorat lah, and then anak dia attract lelaki lah untuk berkahwin. Tapi dia ni duit dia tak fokus langsung apa pun yang bapak dia nak. So dia jual balik semua baju-baju yang mahal, baju-baju yang cantik tu untuk dapatkan balik duit untuk dibeli something else yang boleh buat bisnes juga, untuk buatkan pulangan. Tapi itu waktu bapak dia hidup. And then pada 1865 bapak dia telah pun mati. So harta kekayaan tu semua pergi dekat Hetty Green ni yang bernilai 316.6 juta. Punyalah susah saya nak ingat tu. Saya siap tulis tau. 316.6 juta pada tahun 2019 ya guys. Korang bayangkan, maksudnya pada hujung abad ke-19 tu duit tu lagi bernilai gila. So ni bukan macam cerita pukul 7 tu yang 80 juta lah, 100 juta, tak. Yang ni memang real legit punya 316.6 juta harta kekayaan yang dia dapat tu. Tapi bila dia dapat duit tu lagilah dia rasa kaya gila. So dia ni bila dalam lama dia terlibat dengan rasuah, dia terlibat dengan untuk menindas orang. Dia ni jadi peminjam macam. So kalau orang gagal je untuk bayar balik duit dia yang diorang hutang, dia akan rampas barang diorang seperti landasan kereta api. Even bank negara dekat tempat-tempat dia pun sampai pinjam dekat dia tau. Bisnes semua pinjam kat dia. So benda tu buatkan dia lagi kaya. Sebab otak dia ni asyik bisnes. Tapi dia ni kedekut nak mampus. Korang tahu tak? Lagi kedekut daripada Haji Bakil yang korang cakap dan cerita semua. Tak, yang ni kedekut gila. Kalau korang nak tahu, dia ni hidup dia selalu dikelilingi lelaki yang pisau cukur lah. Selalu kan kita cakap perempuan gold digger lah. Tak, sebenarnya ada juga lelaki yang gold digger. So sebab dia ni terlalu kaya, dia sampai tak percayakan semua orang sekeliling dia tahu. Sebab dia rasa macam orang-orang yang lelaki-lelaki nak tu semua nak duit dia. So dia kahwin lambat, umur 33 baru dia kahwin. So orang sekeliling dia cakap lah anak dari tua. Tapi benda tu kan kahwin, nak buat macam mana kalau benda tu lambat kan? So umur dia 33 baru dia kahwin. And then yang dikahwin tu pun adalah jutawan. Sebab dia rasa lelaki tu tak adalah nak ambil duit dia. Tapi sebab dia kaya, lelaki dia pun kaya. So dia make sure harta dia asing-asing dengan lelaki dia sebab tak nak tercampur. Sebab dia tak nak lelaki dia ambil duit dia. Dan tak tahulah sebab apa, lepas dia diorang kahwin tu, tak lama lepas tu laki dia pun pindah. Dia duduk asing-asing, maybe bergaduh ke apa, kita pun tak tahulah. Tapi laki dia beberapa bulan sebelum laki dia mati, dia balik semula untuk menjaga husband dia. So orang rasa macam something wrong lah. Kenapa macam few months sebelum laki kau mati baru kau nak baik? Tu kita tak tahulah kan. Tapi so harta daripada yang tu pun dia dapat juga. Kira dia ni kaya-kaya gila lah. Satu daripada family dia, peninggalan bapak dia, harta daripada dia sendiri. So banyak macam-macam lagi dia dapat. Tapi apa yang kita kata dia ni kedekut melampau sebab bukan je pasal dia. Dia juga dikenali sebagai The Witch of Wall Street. Sebab dia mengenakan baju jubah hitam and then topi yang sama, baju yang sama hampir setiap hari, warna hitam je. Sebab dia kedekut, dia tak nak beli baju lain. And then kalau baju dia kotor, dia akan pergi Dobi yang paling murah dekat sana. And then dia just basuh bahagian bawah je guys. Dress tu dia just basuh bahagian bawah je sebab untuk bayar murah. So dia punya kedekut sampai tahap tu je. Bukan sampai tahap tu, lagi teruk.
So kedekut dia bukan sampai tahap tu je, tapi kedekut dia sampai tahap anak-anak dia. So dia ada 2 anak, seorang lelaki, seorang perempuan, hasil perkahwinan dia dengan lelaki dia sebelum ni lah yang meninggal tu, betul tak? So satu hari ni anak dia accident. Nama anak dia Ned, Ned, bukan bos Ned tapi Ned. Ned Hetty Green lah. So Ned ni, tapi lepas anak dia accident, anak dia kira kaki dia teruk lah. Dia punyalah kaya, tapi dia tak bawa pergi klinik, tak bawa pergi hospital yang berbayar. Tapi dia tangguhkan sampai dijumpa klinik yang percuma, klinik yang memang disediakan khas untuk orang-orang yang tak berupaya, untuk orang-orang susah. So dia pergi menyamar kat sana, hantar anak dia sebab nak dapatkan rawatan secara percuma, tapi tak nak bayar. Kira something macam tu lah. Then nurse-nurse dengan doktor kat sana dapat jam dia. So bila orang tahu dia kaya, and then kau datang klinik untuk orang yang tak berkemampuan, diorang claim lah, diorang minta lah bayar duit semua. Bila dia tahu dia kena bayar, dia lari tinggalkan anak dia sebab dia tak nak bayar rawatan kaki anak dia tu. So kaki anak dia tu dah lah accident, and then sebab tak sembuh dengan elok, tak dapat rawatan penyakit tu dengan eloknya, so kaki anak dia terpaksa dipotong. Dia punya kedekut tu sampai menyebabkan kaki anak dia kena potong. Kalau korang lah sebagai ibu, korang sanggup ke buat macam tu? Korang rasa? Bukan tu je guys, bukan je dia tak kisah pasal kesihatan anak dia ke apa, tapi dia tak kisah pasal kesihatan dia juga, walaupun dia kaya, kira duit dia tu 7 keturunan tak habis lah. So Hetty Green ni, dia ada penyakit yang lebihan tonjolan tisu ke permukaan kulit. So maksudnya saya tak tahulah macam penyakit dia tu macam mana, tapi bila dia kata lebihan tonjolan tisu dekat permukaan kulit, maksudnya kat badan-badan dia tu macam ada benda yang benjol-benjol macam tu lah. So dia punya kedekut, dia tak nak pergi berubat semua, dia sampai letakkan batang kayu untuk tutup tonjolan tisu tu dekat perut. Okey, dia buat macam ni, perut dengan spender dia. Dia memang setiap hari dia akan letakkan batang kayu di antara perut dan seluar dalam dia tu, sebab dia tak nak berubat. Dia punya kedekut sampai tahap tu. Bukan tu je, even untuk anak-anak dia pun setiap hari dia akan bagi pakaian yang terpakai. Selalunya bila kita berkemampuan, kita mestilah akan bagi, at least kalau kita tak nak mewahkan pun, janji kita berpada-pada lah. Tapi sebabkan dia pun hari-hari dipakai pakaian yang sama, hari-hari selama bertahun-tahun, so macam tu juga dibagi untuk anak-anak dia. Walaupun dah besar, kena juga gunakan pakaian yang terpakai. Bukan tu je guys, dia punya paranoid sebab dia ni terlalu kaya and dikenali dekat Amerika Syarikat. Dia sampai sentiasa berpindah rumah sebab takut kena samun, kena rompak semua tu. Lagipun dia dengan anak-anak dia je. Dia lah ada anak seorang perempuan, anak seorang lelaki, and dia sangat kaya. Punyalah kaya tu sampai susah saya nak sebut. So dia bila tidur pun dia pegang pistol, and then keliling pinggang ni penuh kunci. Kunci tu adalah kunci kepada peti simpanan bank dia, peti barangan yang berharga macam tu. And then bila dia tidur, dia akan rantaikan tangan dia dekat dengan perut dia dengan ke tempat bahagian-bahagian yang berharga tu. So tak adalah macam ada orang curi, dia tak perasan ke apa. Dia punya paranoid sampai macam tu. Kalau korang lah, korang buat apa? Korang rasa? Dia bukan dia jadi macam buat bagi orang pinjam duit, bagi buat bisnes perkapalan, semua benda tu lah. Tapi dia juga kira macam dia beli barang yang berharga tu waktu benda tu murah, and then disimpan sampailah orang ramai nak, orang memerlukan, dan orang akan beli dengan harga yang tinggi baru dijual. So dia jadi macam tu lah, dia beli barang tu dengan murah and then dijual balik dengan harga yang sangat-sangat mahal bila orang memerlukan dan orang akan bayar yang tinggi. So waktu dulu orang panggil tu umpama merompak lah. Nak dipendekkan cerita, pada 1916 waktu tu Hetty Green ni umur dia dah 81 lah. Dia telah pun mati. So harta dia semua pergi dekat anak perempuan dia dan juga anak lelaki dia. Okay, diorang ni divide lah. Yang Ned, yang lelaki ni, dia berbelanja mewah lah lepas mak dia tak ada. Lepas mak dia mati, dia terus kahwin dengan perempuan yang disuka, iaitu pelacur yang dikenal. Sebab dia rasa perempuan tu adalah first love dia. Waktu Hetty Green tu hidup, waktu mak dia tu hidup, mak dia tak suka tau girlfriend dia ni sebab dia rasa macam pelacur semua tu. Tapi
Lepas mak dia mati, dia terus kahwin dengan perempuan tu. And dia sangat-sangat happy. Kira dia tak pandang lah status semua tu. And then anak perempuan dia pula, yang Sylvia ni pula, berkahwin and amalkan cara hidup yang sederhana. Kira dia tak adalah macam overspend macam abang dia. And dia tak adalah kedekut sangat macam mak dia. And then pada 1951 ke 1961 macam tu, anak perempuan dia ni pun meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia telah wasiatkan untuk 1.8 bilion untuk dermakan dekat Badan Amal Kebajikan. So benda ni sangat-sangatlah baik. Dan kalau macam waktu mak dia hidup, mak dia benci tau benda nak sedekah-sedekah ni. Sebab dia rasa macam duit tu patut dia punya semua, ataupun rasanya duit tu tak patut pun bagi untuk sedekah. Tapi anak dia ni sangat-sangat berlainan. So itulah perangai wanita yang paling kedekut dekat dunia, yang sampai lelaki dia sendiri pun tak tahan, sampai anak dia sendiri pun rasa pelik macam tu dengan dia. Kalau korang lah kaya gila-gila-gila, korang rasa korang buat apa? Korang rasa? Okay, kita pun dah habiskan. Kita dah tahu siapa wanita and manusia yang paling kedekut dekat dunia. So, korang janganlah jadi macam dia, okay? Even apa pun jadi, kita belanjalah dengan berpada-pada. So, Fira minta korang tolong like, share and jangan lupa komen dekat bawah ni. Sebab Fira nak tahu juga apa yang korang rasa dalam video ni and apa pendapat korang dengan perangai orang sekeliling korang kalau jumpa orang yang kedekut macam ni. So, kita jumpa lagi untuk next video, okay? Bye-bye!